Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riazuddin bin Muhammad Zafarullah. Nombor matrik I20305056. InsyaAllah hari ini saya bersama sahabat saya Adham akan menerangkan serba sedikit tentang wakalah ataupun dipanggil perwakilan dalam bahasa Melayu. Baik, saya mulakan ya. Saya mulakan dengan pengenalan. Baik, di dalam bahasa Arab perwakilan disebut sebagai al-wakalah. Al-wakalah dari segi bahasa bermaksud memelihara, menjaga, menjamin dan mengganti. Contohnya apabila seorang mewakilkan seorang yang lain, berarti orang yang menerima perwakilan itu tetap bertawakal kepada Allah. Ianya bermaksud menyerahkan urusannya kepada Allah. Seorang ni seorang mewakilkan, seorang yang diwakilkan tu buat sesuatu perkara, dan orang yang mewakilkan tu dia bertawakal kepada Allah supaya Allah akan mudahkan urusan. Baik, daripada segi syarak pula, pengertian syarak, wakalah ialah satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Dari sini pun kita dah boleh faham bahawa apabila satu orang tu nak mewakilkan satu perkara ni kepada wakilnya, pastikan orang tu hidup dulu. Dalam ni pun, dalam pengenalan ni pun, dalam pengertian daripada syarak ni pun dah diberitahu ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Baik, seterusnya definisi. Apa sebenarnya wakalah ni? Apa benda sebenarnya wakalah ni? Baik, wakalah ialah pelantikan seseorang mengambil tempat seseorang dan mewakilinya bagi melaksanakan sesuatu tugas bagi pihaknya, seperti membuat perjanjian, memberi dan memungut hutang dan lain-lain lagi semasa orang yang diwakili masih hidup. Dekat sini pun kita dah boleh nampak, okey, wakalah ni daripada konteks apa yang kita boleh wakilkan. Kita bagi tahu sikit lah. Bagi tahu apa? Perjanjian, memberi dan memungut hutang. Perjanjian ni macam mana? Contohnya bos, big boss dalam satu company. So dia ada urusan lain dekat, mungkin dia dekat outstation ke. So dia buat apa? Dia sebagai pewakil, dia mewakilkan satu kerjanya untuk buat apa? Untuk meeting dekat office dia. Ada meeting besar ni, dia kena datang tapi dia tak boleh nak datang sebab apa? Dia tengah outstation. So dia wakilkan satu orang pekerja yang dia boleh harap yang mana perkara tu, meeting tu tak adalah melanggar syarat, supaya orang yang diwakilkan tu dapat pergi untuk masuk dalam meeting tersebut. Ini salah satu contoh lah. Dan memberi dan memungut hutang, yang ni pun kita boleh dah bayangkan kan. Dan lain-lain lagi semasa orang yang diwakili masih hidup. Akad ini memberi kuasa kepada wakil atau ejen menjalankan sesuatu kerja bagi pihak yang diwakilinya. Macam saya cakap tadi lah. So ejen atau pewakil menjalankan sesuatu kerja bagi pihak yang diwakilinya. Macam bos tadi tu kan. Baik, seterusnya adalah rukun-rukun wakalah. Baik, yang pertama adalah pewakil. Pewakil yang hendak mewakilkan perkara atau harta tersebut disyaratkan terdiri daripada individu atau pihak yang berhak dan berkelayakan untuk menguruskan sebelum diserahkan kepada wakil. Jadi rukun yang pertama semestinya pewakil lah, iaitu orang yang bertanggungjawab ke atas perkara tu. Yang mana dia nak bagi barang, contohnya ni barang tu dia nak bagi dekat orang lain supaya disampaikan kepada orang lain. Orang tu, pewakil tu adalah rukun yang pertama. So macam mana kalau tak ada orang tu, macam mana kita nak cukup rukunnya kan? Rukun ni kan perkara yang macam perlu buat dia kan, untuk melengkapkan satu ibadah atau satu perkara. Jadi pewakil adalah rukun pertama yang hendak mewakilkan perkara atau harta. Baik, menurut Imam Syarbini, orang gila atau kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang dikecualikan dalam memiliki hak dan bertindak sebagai pewakil. Jadi orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz lah. Kanak-kanak yang belum mumayyiz ni boleh faham mana baik mana buruk. Kanak-kanak yang belum faham akan itu belum ataupun dikecualikan dalam memiliki hak dan bertindak sebagai pewakil. Manakala Imam Zuhaili berpendapat bahawa kanak-kanak yang telah mumayyiz diberi keizinan sebagai pewakil hanya kepada perkara yang bermanfaat sahaja, dan sekiranya diberi keizinan oleh walinya. Caranya boleh diberikan keizinan
kepada perkara-perkara yang bermanfaat sahaja. Contoh apa? Contohnya dalam urusan jual beli, dalam sewa menyewa. So dalam hal ni Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpandangan berbeza dengan tidak mengharuskan. Baik, rukun kedua pula adalah wakil. So tadi kita dah ada pewakil, so rukun keduanya adalah wakil. So Imam Zuhaili menyatakan keperluan untuk wakil terdiri daripada individu atau pihak yang berakal. So point dia adalah berakal. Macam tadi kita dah tengok pewakil ni orang gila atau kanak-kanak lah, tak boleh. So sama juga sebenarnya rukun kedua, wakil pun tak boleh terdiri daripada orang yang gila. So macam mana, sebab apa? Sebab nanti kerjanya tak sampai lah, takut nanti kerjanya ataupun kerjanya tak komplit. So Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bersepakat bahawa tidak sah jika wakil tersebut daripada kalangan kanak-kanak kerana mereka belum sampai pada tahap menggalas tanggungjawab yang dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf ni adalah orang yang biasa, orang yang boleh berfikir. Namun Hanafi membenarkan setelah mendapat keizinan daripada wali mereka. So Imam Hanafi ni berpendapat berbeza lah antara berbanding daripada tiga imam-imam yang lain. Baik, rukun yang ketiga adalah perkara yang hendak diwakilkan. So kita dah ada pewakil, kita dah ada wakil. So apa yang kita nak wakilkan? Itu perkara penting juga. Baik, Imam Nawawi menjelaskan rukun ketiga adalah perkara yang hendak diwakilkan. Baik, ia disyaratkan perlu diketahui secara jelas di antara wakil dan pewakil bagi mengelakkan daripada kekeliruan dan penipuan. Jadi sebelum pewakil tu memberikan barangnya atau memberikan perkara kepada wakilnya untuk diwakili, perlulah antara dua pihak iaitu pewakil dan wakil akan mengetahui perkara itu dengan jelas untuk mengelakkan penipuan. Jadi kita tak naklah kita sebagai contohnya kalau saya sebagai pewakil, saya nak wakilkan perkara ni, saya bagi satu kotak dekat satu orang ni supaya wakilkan perkara ni dan hantar benda ni dekat satu orang lain yang lain, tapi saya tak bagi tahu pun apa isi kotak tu dalam tu. So risau apabila satu orang yang saya harapkan tu dia nipu saya dan dia ambil barang tu, dia tukar dengan barang lain. Takutnya nanti sampai kepada sana orang yang menerima barang tu tak sampai ataupun tidak kesampaian apa yang saya janjikan. Jadi untuk mengelak kekeliruan dan penipuan, perlulah diketahui secara jelas antara wakil dan pewakil apa yang diwakilkan tu. Seterusnya, harta yang hendak diwakilkan tu tidak bercanggah dengan hukum syarak. So urusan wakalah ni dia akan terbatal jika perkara ataupun harta yang kita bagi tu tidak mengenai ataupun tidak mengenai syarat-syarat syarat-syarat halal ataupun secara ayat lainnya adalah perkara tersebut adalah haram di sisi Allah SWT. So kalau perkara tu contohnya kalau saya nak bagi barang ni dekat orang lain, saya bagi arak, botol arak, arak full, so tak boleh lah sebab benda tu perkara yang haram. So kemudiannya adalah perkara yang diwakilkan itu mestilah dimiliki penuh oleh pewakil yang hendak mewakilkan kepada wakil yang dilantik. So kalau saya nak wakilkan handphone ni kepada saya sebagai pewakil, saya nak wakilkan handphone ni kepada satu orang yang dilantik wakilnya, perlulah saya memiliki handphone ni dahulu. Saya bukannya ambil kawan saya punya dan saya bagi, tak boleh macam tu. Baik, seterusnya adalah Imam Zuhaili menghuraikan al-wakalah hanya boleh didirikan daripada didirikan terhadap mewakilkan perkara yang harus diwakilkan atau dikendalikan sahaja. Apa maksud tu? Ini adalah apa perkara yang boleh diwakilkan. Ia daripada harta boleh, daripada hutang boleh, ataupun perundangan. Manakala dalam hal berkaitan ibadat pun ada al-wakalah diharuskan terhadap beberapa perkara seperti zakat, kafarah dan sedekah. Haji dan umrah pun ada, tapi ia ditujukan kepada pewakil yang berada dalam keadaan uzur syar'i. Contohnya sekarang pun kita dah tahu dah banyak iklan, banyak banner, banting kita boleh nampak kat tepi berjalan yang ada kata wakil umrah kan, wakil haji. Boleh buat
pastikan orang tu adalah uzur syar'i, mana syar'i itu uzur tu telah orang cakap apa, telah dikonfirmkan oleh syar'i. Baik. Rukun ketiga adalah perkara yang hendak diwakilkan. Maafkan, tiga rukun seterusnya adalah sirah. Sirah ni penting. Dia merupakan lafaz atau ikrar semasa memberi atau menyerahkan keizinan atau hak dari satu pihak kepada pihak yang lain. Imam Al-Khil menyatakan keperluan kepada lafaz tersebut sebagai batasan daripada urusan perwakilan yang hendak dilaksanakan itu menjadi tidak sah dan dilarang. So bukannya bila masa orang yang mewakilkan tu dia pergi bagi barang yang diwakilkan tu, just bagi, dia tak bagi tahu apa pun yang barang ni dah sampai apa semua, ataupun pewakil sendiri tak bagi tahu pun yang sebenarnya diwakilkan barang ini kepada pewakilnya, kepada orang yang mewakilkannya, dia tak bagi tahu pun yang sebenarnya ini adalah perkara yang diwakilkan. So urusan wakalah akan menjadi tidak sah dan perkara itu dilarang. So seterusnya adalah kategori-kategori wakalah. Itu akan diterangkan oleh sahabat saya Adham. Saya rasa saya punya video sampai sini saja. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Adham bin Azman, nombor metrik I20305034. InsyaAllah pada hari ini saya akan menentangkan tajuk berkaitan dengan wakalah, iaitu berkaitan dengan kategori wakalah serta dengan syarat-syarat dan contoh bagi wakalah. Untuk kategori wakalah terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama berkaitan dengan al-wakalah mutlak dan yang kedua ialah al-wakalah muqayyad. Di sini saya nak menerangkan berkaitan dengan al-wakalah mutlak dahulu, iaitu al-wakalah mutlak ini adalah satu al-wakalah yang tiada padanya terikat pada mana-mana syarat, akan dibuka kebebasan kepada wakil untuk melaksanakan urusan perwakilan selagi mana ianya tidak berlawanan dengan matlamat, dan terlebih dahulu perlulah mendapat keizinan daripada pewakil. Itu adalah al-wakalah mutlak. Dan seterusnya al-wakalah muqayyad. Al-muqayyad di sini bermaksud terikat, yang mana al-wakalah muqayyad ini mestilah terikat kepada syarat-syarat tertentu, yang mana syarat-syarat itu adalah untuk menguruskan permintaan pewakil, contohnya seperti pelaksanaan, tempat, masa, harga dan lain-lain. Ianya tidak akan terlaksana sekiranya melampaui kemampuan wakil untuk menguruskan perkara yang diwakilkan tersebut. Baiklah, itu adalah wakalah al-muqayyad. Seterusnya terdapat beberapa syarat untuk jual beli wakalah ini, iaitu yang pertama, orang yang diwakilkan mestilah berkemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil dan memenuhi syarat-syarat minimum yang telah ditetapkan sebagai wakil. Dan yang kedua, perkara dan urusan jual beli hendaklah jelas ataupun mestilah jelas seperti mana di dalam kontrak. Dan yang ketiga, kontrak wakalah ini selesai dan tamat apabila tamatnya urusan jual beli. Itu adalah syarat-syarat pelaksanaan wakalah. Seterusnya, jika kita lihat beberapa contoh wakalah di Malaysia adalah wakalah ini kebanyakannya digunakan oleh produk-produk di perbankan Islam serta produk-produk takaful. Contohnya seperti yang pertama, al-wakalah bil istimrar, iaitu agensi pelaburan, dan yang kedua adalah sukuk ataupun bond. Itu adalah antara contoh-contoh wakalah. Itu sahaja penjelasan sedikit sebanyak berkaitan dengan wakalah daripada saya serta kawan sahabat saya, Riyazuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.